Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dihormati, kita masuk malam ke-23 Ramadan insya-Allah ya. Dalam kita mengejar malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan berkongsi sedikit ilmu ya dan pengalaman dalam bidang pewarisan harta dan juga pengurusan harta pusaka. Di samping kita mengejar banyak pahala, kita ada sedikit peringatan buat kita semua, iaitu mengenai hutang si mati ya. Tuan-tuan dan puan, dalam pengurusan harta pusaka, satu bab yang sangat penting ya dalam pengurusan harta pusaka ni, iaitu perlunya kita selesaikan hutang si mati sebelum pembahagian faraid dibuat. Dalam Quran tuan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ya. Selesaikan ataupun laksanakan wasiat si mati dan bayar hutang si mati sebelum pembahagian faraid dibuat. Ya. Surah Nisa ayat 11. Tuan-tuan, dalam ayat 12 surah Nisa diulang sebanyak 3 kali. Ya, mana ada 4 kali disebut oleh Allah laksana wasiat, bayar hutang si mati ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, hutang si mati ini perlu diselesaikan ya, walaupun orang dah meninggal, tapi orang yang meninggal ni ada hutang yang wajib diselesaikan ya. Sebabnya sebelum pembahagian faraid dibuat, ada dua hak yang perlu ditunaikan dalam pengurusan pusaka. Yang pertamanya hak si mati. Yang keduanya hak waris-waris. Apa dia hak si mati? Yang pertamanya, sebaik saja berlaku kematian, ya, selesaikan jenazah si mati. Rasanya ni tak ada masalah. Jenazah ni kita ada khairat, surau, masjid, ada khairat kan. Biasanya isu ni tak ada isu sangat lah. Cumanya bagi yang tiada khairat, ya, bagi orang yang tak ambil khairat kematian, ya, kalau memerlukan belanja, ada kos yang untuk pengurusan jenazah ni, jika yang meninggal itu suami, ya, wajib dia ambil daripada harta suami, ambil harta harta suami untuk urus harta pusaka, untuk urus jenazah suami. Tapi sebaliknya disebut di sini, kalau yang meninggal itu isteri, ya, ambil daripada harta suami untuk selesaikan jenazah isteri. Begitu juga anak-anak yang masih di bawah tanggungan. Ya, itu pandangan yang mengatakan begitulah. Ya. Seterusnya hutang. Ya. Ini nombor 2, hutang. Apa dia hutang? Hutang ataupun al-qad merujuk kepada penyerahan sesuatu barang, ya, atau harta daripada pemiutang kepada penghutang, dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjamkan itu. Itu makna dari istilah lah tuan-tuan ya. Hutang ni, ya, disebut di sini, jika ada hutang, ya, maknanya baki setelah diselesaikan jenazah si mati tadi itu, kos pengurusan setelah diselesaikan pengurusan jenazah, ya, ada harta si mati, ada harta pusaka, gunakan harta dia untuk lunaskan hutang si mati ya. Jadi tadi disebut dalam satu hadis, sabda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah, nafsul mu'min
mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang beriman akan tergantung, ya, ataupun roh orang yang beriman itu akan tergantung dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutang itu jelaskan daripadanya. Riwayat Imam Ahmad. Ya, kalau orang tu berhutang, walaupun seseorang itu mati syahid, tapi dia ada hutang, rohnya tetap tergantung selagi hutangnya tidak dilansaikan. Ya, walaupun disebut dalam ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, ya, disebut tadi laksanakan wasiat, namun disebut di sini perlu, jumhur ulama mengatakan pelunasan hutang wajib didahului sebelum melaksanakan wasiat, walaupun pada zahir ayat Quran tadi itu menunjukkan sebaliknya. Ini disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama daripada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Aku telah melihat Rasulullah SAW menunaikan hutang terlebih dahulu sebelum wasiat. Riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi. Ya, maknanya bila berlaku kematian, ya, walaupun si mati ni ada wasiat, contohnya orang arwah ni ada wasiat, berwasiat kepada pusat tahfiz ni, katakan dia nak bila mak ayah mati besok, sedekahkan duit ayah ni ataupun sebahagian daripada duit ayah ni kepada pusat tahfiz, contohlah. Itu ayah dah wasiat begitu. Tapi tuan-tuan, sebelum laksana wasiat, bayar hutang dulu. Sebabnya kita bila ada berlaku kematian, jangan kita mudah-mudah nak sedekah dulu, ya. Selesaikan hutang si mati terlebih dahulu. Kalau habis bayar hutang, tak adalah tuan-tuan, tak adalah wasiat tu, ya. Jadi yang keduanya disebut sini, sesungguhnya hutang wajib dibayar walaupun peminjam telah meninggal dunia. Itu sebab tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 kan, yang paling panjang. Apa disebut ayat tu tuan-tuan? Orang yang berhutang ni kena tulis hutang dia. Tulis hutang dia. Sebabnya orang yang ada hutang ni, kalau kita bincang dalam wasiat sebelum ni, apa dia kata? Orang yang wajib buat wasiat ni, orang yang berhutang wajib buat wasiat. Ya? Walaupun hutang wasiat tu buatnya sunat, tetapi orang yang berhutang ni wajib buat wasiat. Cari saksi. Cari saksi, dua orang lelaki sebagai saksi. Kita ni kebanyakannya, ialah saya sendiri terlibat dalam tuan-tuan pengurusan pusaka ni, kebanyakan orang kita tak tulis lah. Utamanya hutang adik-beradik, tak pernah tulis. Hutang adik-beradik, hutang kawan-kawan, tak pernah tulis. Bila berlaku kematian, kawan datang, jumpa waris-waris, dia kata arwah dulu ada hutang, tapi tak ada bukti, tuan-tuan. Banyakkan begitulah. Sebabnya bila berlaku kematian, ya, perlunya kita latih pentadbir. Latih pentadbir dalam undang-undang, kena latih pentadbir. Pentadbir ni perlu mendapatkan surat kuasa mentadbir dipanggil. Ya. Kalau di pejabat pusaka kecil tu dipanggil surat kuasa mentadbir. Tapi kalau di mahkamah dia terma dia lain. Di mahkamah dia panggil LA, dia panggil letter of administration, surat kuasa mentadbir jugalah. Jadi kalau orang yang mentadbir ni, antara tugas utama atau tugas penting dia bayar hutang si mati, ya. Jadi sebabnya walaupun tadi si mati ni tak ada wasiat mengenai hutang, tak ada tulis hutang, tapi hutang tetap wajib dibayar. Jadi hutang ni terbagi kepada dua, disebut di sini, ya. Yang pertamanya hutang kepada Allah, yang keduanya hutang sesama manusia. Ni yang tuan, ya, kedua-duanya wajib dibayar dengan harta si mati. Ambil daripada harta si mati, bayar hutang si mati. Ni dia kata kami nak faraid dulu bayar hutang, tak, bayar hutang dulu baru faraid, ya. Mengikut pandangan jumhur ulama, hutang kepada Allah tidak gugur disebabkan kematian seseorang. Hutang tersebut perlu dijelaskan dengan menggunakan harta pusaka si mati, walaupun dia tidak mewasiatkan agar hutang itu perlu dibayar. Tak perlu ada wasiat, ya. Jadi hutang kepada Allah ni apa dia? Ada beberapa perkara di sini sebut, sebab dalam ada ibadat yang panggil ibadat niyabah. Ibadat niyabah ni apa dia, tuan-tuan? Dia ibadat yang boleh diganti oleh waris-waris, ya. Contohnya puasa lah, kan, yang boleh diganti oleh waris, ya.
berdasarkan kepada tuan-tuan ada satu hadis yang sebut sini, apa kata Rasulullah, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Sesiapa yang mati dan masih ada puasa yang belum diqadakan. Ini bagi kita yang masih hidup ni ingat-ingatlah. Kalau ada puasa yang belum qada. Maka bolehlah warisnya berpuasa mengqadakan bagi pihaknya. Riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Sebab puasa ni, kalau kita ada tinggal puasa tuan-tuan, waris boleh qada. Kalau kita tak adalah, maknanya setelah kita meninggal, waris ni boleh qadakan bagi pihak si mati. Ataupun ada juga yang menyebut boleh upah orang nak qada puasa. Ada satu cara lagi disebut sini bagi fidyah, bagi fidyah. Jadi tuan-tuan, bila seseorang itu batal ataupun dia meninggalkan puasa, ada 3 keadaan. Ada 4 keadaan disebut sini. Yang pertamanya, orang yang tinggal puasa itu perlu qada puasa, qada sahaja. Orang puasa tinggal puasa dia qada. Yang keduanya, orang yang tinggal puasa tapi dia perlu fidyah saja. Dia tak puasa, fidyah saja. Yang ketiga, orang yang perlu qada dan juga fidyah. Qada, fidyah. Yang keempatnya, kena denda, bayar fidyah. Jadi siapa yang pertama? Yang pertama ni orang yang batal puasa dia disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia kena qada lah. Dia kena qada. Orang perempuan datang haid, orang yang sengaja makan minum siang hari, batal. Orang yang terlupa niat, tak sah puasa, batal puasa. Tuan-tuan, di kampung saya di Seri Gombak 2 tahun sudah, Bilal terbang awal, terazan awal. Baru-baru ni Dian, Bilal terazan awal 2 minit, batal habis satu kampung. Saya alhamdulillah masa tu buka TV. Kalau tidak dengan saya membatal puasa. Buka awal, tuan-tuan. Jadi orang yang macam itu batal puasa, qada puasa. Yang keduanya, orang yang siapa yang bayar fidyah saja, orang tua yang tak larat berpuasa, umur dah terlalu lanjut, umur dia tak boleh berpuasa, dia kena bayar fidyah. Yang keduanya, orang yang sakit berpanjangan, tak ada harapan sembuh. Contohnya koma. Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan, ini masuk tahun, tak silap saya, tahun keempat, koma. Tak sedar-sedar, tuan-tuan. Dah dekat 4 tahun dah. Bayar fidyah lah. Bayar fidyah. Tapi katakan kalau dia koma, tuan-tuan, ni sebulan puasa, dia koma sebulan. Tiba-tiba lepas dia masuk Syawal, dia sedar. Tu dia kena qada lah. Kalau tidak, dia bayar fidyah sahaja. Yang ketiganya, orang yang qada dan juga bayar fidyah ni 2 orang saja. Perempuan yang melahirkan anak dan menyusukan anak dia bimbang akan anak dia. Dia qada dan juga fidyah. Begitu juga perempuan yang mengandung, dia bimbangkan anak dalam kandungan dia kena qada dan juga fidyah. Jadi siapa yang kena denda ni, tuan? Orang yang kena denda ni, bayar fidyah ni, kalau katakan tahun lepas dia tinggal sehari puasa, masuk dah ni tak sempat dia nak qada kan, dia kena denda lah. Dia kena bayar fidyah dah. Tapi kena qada lah yang sehari tu. Sehari qada, bayar fidyah. Itu disebut di sini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau katakan ada orang yang dia tinggal puasa 10 tahun sudah, contohlah, sampai sekarang tak ganti lagi, maknanya ialah pandangan yang muktamad daripada Imam Syafi'i kita ni, kena berganda. Dia kena qada sehari, kena bayar 9 cupuk beras fidyahnya. Fidyah ni, tuan-tuan, ialah membayar atau memberi makan kepada orang miskin, sebanyak 1 cupuk beras, ataupun kita ni bayarlah ikut nilai, RM2 Selangor, RM2, RM4 atau RM6, ikut kadar beras kita makan. Itu 1/4 daripada zakat fitrah. Cumanya fidyah ni, tuan-tuan, yang boleh diterima adalah orang miskin dan fakir saja, ataupun kita bayar kepada pusat zakat. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kes, sebabnya bagi orang yang mati lebih-lebih bagi orang dah mati ni, orang dah meninggal. Saya ada satu kes, tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan.
kes ni berlaku saya jumpa di Ceras. Orang ni datang jumpa saya, Tuan Haji saya nak cerita sikit, dia kata. Saya dah bayarkan fidyah arwah Pak Mentua. Bagus menantu ni, dia bayar fidyah untuk Pak Mentua. Tuan-tuan, dia cerita kat saya, tuan-tuan. Dia bayar fidyah Pak Mentua dia. Saya tanya, berapa banyak bayar fidyah ni? Dia kata dia bayar 30,000, tuan-tuan. Pernah dengar tuan-tuan orang bayar fidyah sampai 30,000? Saya dengar ceramah oleh Mufti Kedah. Ada ceramah tu dia cerita ada orang bayar fidyah sehingga 50,000. Saya tanya dia sebab apa banyak sangat ni sampai 30,000 ni. Tuan-tuan pernah dengar? Tak pernah dengar ya? Banyak macam tu? Saya first time. Saya pun terkejut juga banyak sangat. Jadi saya tanya tuan-tuan, sebab apa sampai 30,000 ni? Begini Tuan Haji dia kata, saya pergi pusat zakat. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita ada tinggal, ialah arwah ada tinggal puasa yang kita pun tak tahu nak kira, nak anggar, pergi pusat zakat. Dia boleh anggarkan, ialah kita tak tahu nak anggar macam mana kan. Jadi pusat zakat ni pihak imbuh authority yang dia boleh uruskan fidyah yang kita nak bayar tu. Jadi bila pegawai ni tanya, berapa hari yang ayah ni tinggal puasa? Dia tanya. Sahabat tadi atau penjemaah tadi. Dia kata, tuan, dia kata, kami tak pernah tengok ayah kami puasa. Ada juga orang tak puasa seumur hidup. Jadi tuan-tuan, rupanya bila orang tak tinggal puasa ni dikira daripada umur dia masa dia balik. Tu adik-adik dengar cerita. Umur balik dah kena puasa dah kan. Jadi umur balik dia umur masa balik tu 30 hari puasa. Jadi kan contohnya dia meninggal umur 70 kan. 70 tolak 15 apa? 55 55 kali 30. Masa umur dia 15. Masa dia umur 16 tuan-tuan, 30 kali dengan 54. Masa dia umur 17, 30 kali dengan 53. Sampai seterusnya. Sampai umur 70. Orang kampung saya kata accumulated. Berganda. Tu saya kata tadi, kalau orang tu tinggal puasa sehari dah 10 tahun, maknanya 10 hari lah, 10 cepat beras lah, kena bayar begitulah. Cumanya di Selangor ni kita ada fatwa dibolehkan bayar berganda, boleh dibayar tidak berganda. Tapi muktamad pandangannya tadi bayar berganda. Sebabnya biar bayar lebih tuan-tuan sebab orang dah mati, kita tak tahu berapa hari sebenarnya arwah ni tinggalkan puasa. Tuan-tuan, berdasarkan kepada satu ayat Quran tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah, petikan daripada ayat 184 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tuanya dan sakitnya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya. Surah Al-Baqarah 184. Sebabnya ialah si mati ni ada harta kan, bayar fidyah biar lebih tuan-tuan. Sebab kita tak tahu berapa hari yang sebenarnya dia tinggal puasa. Itu antara hutang yang dipanggil yang boleh dibayar oleh waris-waris menggunakan harta dia. Yang keduanya tuan-tuan tadi puasa. Yang seterusnya kafarah puasa. Ini kafarah puasa ni suamilah. Saya kena cakap terang-terang bagi suami dia kena denda bila melakukan bersama isteri siang hari pada bulan Ramadan. Jadi kafarah dia apa dia? Membebaskan seorang hamba yang beriman, jika tidak mempunyai hamba berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dah tinggal berapa tahun tu kali ganda lah tuan-tuan. Dia berganda kan? berganda. Jadi 2 bulan berturut-turut ni, kalau katakan dia puasa 59 hari, hari ke-60 tak boleh puasa, ulang balik. 60 lagi. Tu denda, sebab denda kan? Denda. Jadi kalau tak mampu, dia kata memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, iaitu sebanyak secupak beras bagi setiap seorang. Jadi kalau orang telah meninggal, waris-waris lah. Tapi cumanya macam mana kita nak tahu tak?
Ini yang masalahnya. Satu masjid tu tanya saya, macam mana Tuan Haji nak tahu ni ayah saya penuh? Tak. Wallahualam dah tuan. Kena saya kata tadi kena jumpa pusat zakat tanya macam mana. Biar bayar lebih sebab kita tak tahu berapa hari yang ditinggalkan, berapa hari yang berlakunya perkara begini. Yang ketiganya kafarah sumpah. Sesiapa yang melanggar sumpahnya maka dia wajib. Ini pun banyakkannya lelaki juga, suami. Suami ni dia tuan-tuan banyak benda yang kena jaga-jaga. Terlajak terlajak perahu boleh undur dia, terlajak kata ni buruk padahnya. Suami ni jaga-jaga tuan-tuan. Ada suami dia bersumpah. Dalam satu kitab saya baca sumpah apa? Dia sumpah tak mau bersama isteri dia. Tu pun jaga-jaga. Dia kena kafarah. Kena kafarah. Apa dia? Dendanya membebaskan hamba. Yang keduanya kalau tak mampu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan secupak beras bagi setiap seorang, ataupun di sini memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan pakaian biasa dipakai. Dan jika dia tidak mampu juga melaksanakan salah satu daripada 3 perkara itu, dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak menunaikan kafarahnya, maka warisnya wajib melaksanakan ataupun bagi makan orang miskin tadi itu. Dan keempatnya kafarah-kafarah lain, kafarah haji, kafarah nazar, kafarah zihar. Zihar pun suami juga. Banyak punya suami ni kena dia jaga. Perkataan suami ni kena jaga, tuan-tuan. Bila meninggal ni masalahnya. Macam mana dah waris-waris nak tahu. Okey, yang kelimanya zakat. Ini pun satu perkara juga, menjadi hutang. Contohnya ni kita dah masuk malam ke-23 ni, dah bayar tuan-tuan zakat fitrah. Siapa tak bayar tiba-tiba meninggal sekejap lagi kan. Jadi hutang. Jadi hutang. Jadi zakat ni juga tuan-tuan, bagi yang orang meninggal ni mungkin ada zakat yang belum sempat. Zakat harta. Ni. Si mati ni ada harta. Itu sebabnya bila orang ni ada harta tuan-tuan, bila meninggal waris-waris kena cepat uruskan. Yang tadi masa dia hidup, zakat yang belum ditunaikan. Masa pada tarikh kematian dia tu ada harta tak yang wajib dizakat. Cukup nisabnya, cukup haul. Ni orang kita tangguh-tangguh urus pusaka ada sampai 30 tahun tuan-tuan, ada sampai 40 tahun tak urus. Tuan-tuan bayang. Dan ke masa tu, daripada tarikh kematian dia sehingga harta pusaka itu diuruskan. Macam mana tuan-tuan? Ini pun perlu ambil perhatian. Dikira hutang. Yang tadi kalau sebelum kematian tu hutang si mati. Yang selepas tu waris-waris tanggung. Sebabnya kewajipan waris kena selesaikan pusaka si mati. Ketika harta tersebut diterima sebagai zakat pendapatan, itu pun juga tuan-tuan saya nasihatkan jumpa pusat zakat. Selesaikan benda-benda gini. Sebab orang dah meninggal tuan-tuan, mak ayah kita mengharapkan kita untuk selesaikan hutang dia. Lebih-lebih lagi ibu dan bapa arwah kita ni ada meninggalkan harta yang sampai masanya ataupun cukup nisab ataupun haul yang wajib dizakat. Itu yang kelima. Yang keenamnya haji. Haji pun dipanggil ibadat niyabah. Niyabah ni maknanya boleh waris-waris gantikan. Orang tua kita tak sempat disebabkan mungkin sekarang ni kota tak dapat kotanya. Jadi dia mampu waris ataupun anak-anak boleh tunaikan bagi haji bagi pihak dia dengan syarat dah pergi haji lah tuan-tuan. Sahabat saya 2 tahun sudah dia tunaikan haji bagi pihak ayah dia, tapi dia dah pergi haji lah. Ataupun kita buat badal haji kan, badal haji. Cumanya nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan buat badal haji ni pun hati-hati juga, cari reliable companies. Jangan kita main bayar je tuan-tuan, cek juga. Sebabnya ada juga berlaku penipuan badal haji ni, hati-hati cari company syarikat yang betul-betul reliable. Okey, seterusnya disebut sini nazar. Apa dia nazar? Nazar ialah mewajibkan diri melakukan ibadat yang tidak diwajibkan oleh syarak secara mutlak ataupun ibadat yang tergantung dengan kepada perkara sesuatu perkara. Contohnya anak berjaya dia nak sembelih lembu.
Oh, dia cakap begitu. Tak? Dia kata besok mu berjaya ayah nak sembelih lembu lah. Oh, tapi tak sempat. Anak berjaya dah. Tak sempat nak sembelih lembu. Jadi itu nazar itu wajib dibayar oleh waris-waris. Tapi masalahnya waris tak dengar macam mana pula. Tak dengar tak apalah tuan-tuan. Kalau dengar tahu-tahu wajib bayar. Jadi itu antara hutang-hutang kepada Allah tuan-tuan yang wajib ditunaikan. Itu sebabnya tuan bila berlaku kematian itu yang pertama yang lebih afdal kita tunaikan hutang kepada Allah. Yang keduanya hutang sama manusia. Hutang sama manusia ni tuan-tuan kepada individu ataupun kepada institusi, kepada bank, dalam pengurusan harta pusaka ni tuan-tuan, individu ataupun orang pemiutang ni, bank ke, kalau kita urus pusaka tuan-tuan, kita buat permohonan nak dapatkan perintah untuk selesaikan pembagian harta pusaka ni, individu ataupun institusi dia boleh masuk caveat. Tuan-tuan dengar caveat tak? Biasa kita dengar caveat tanah kan? Dia pusaka ni tuan-tuan boleh caveat juga. Bila dia masukkan caveat mahkamah ni, tuan-tuan, saya ada 2 kes saya terlibat tuan-tuan. Orang dia masukkan caveat mahkamah, harta pusaka ni tak dapat diteruskan pengurusannya. Dia jam lah. Sehingga caveat tu di withdraw. Ditarik caveat tu. Sama juga kalau tanah kan. Kalau tanah tu caveat tuan-tuan, kita tak boleh buat transaksi kan. Begitu juga pusaka tuan-tuan. Sebab hati-hati. Hutang kepada LSDN, hutang kredit kad, saya ni yang peringatkan kepada termasuk diri saya lah. Kalau ada hutang, selesaikan hutang-hutang kita tuan-tuan. Dia boleh caveat tuan-tuan. Maknanya kalau ada caveat ni, maknanya tertangguhlah pengurusan tu. Tergantung pengurusan tu. Jadi maknanya kalau si mati berhutang dengan orang lain. Macam mana pula kalau orang lain berhutang dengan si mati? Itu sebab pentingnya pentadbir tu, tuan-tuan. Pentadbir ni boleh tuntut. Dia sebagai orang kata orang yang berkuasa, dia beri kuasa untuk mengutip hutang si mati. Kalau orang lain hutang, dia boleh saman orang yang berhutang kepada arwah. Sebab hutang tersebut tuan-tuan, hutang orang lain kepada si mati, dia jadi pusaka. Dia jadi hak siapa? Hak waris-waris. Yang wajib ataupun yang perlu dituntut oleh pentadbir tadi. Sebab pentingnya kita bila dalam pengurusan pusaka, lantik pentadbir. Masa hidup tuan-tuan buat wasiat. Buat wasiat, lantik pentadbir. Contohnya lantik anak. Dengan ini saya melantik anak saya sebagai pentadbir. Atau sebagai wasi, kan? Buat dokumen. Jadi bila berlaku kematian, kita gunakan dokumen wasiat tersebut. Kita terus kalau katakan kes tu dibawa ke mahkamah, mudah tuan-tuan. Biasanya kalau dah ada wasiat ataupun melantik pentadbir ni, dalam masa kurang daripada sebulan kita boleh dapatkan LA tu. Cepat tuan-tuan. Bagi orang yang tak ada dokumen, itu agak lama sikit. Sebabnya waris-waris ni tak tahu macam mana nak buat. Sebaik-baiknya lantik pentadbir semasa kita hidup ni. Melantik kalau ada hutang, senaraikan hutang. Ini banyak antaranya, contohnya hutang sesama adik-beradik. Pernah ke tuan-tuan tulis adik-beradik hutang adik? Tak pernah kan? Saya banyak gitulah. Anak-anak hutang ayah, abang long hutang 100,000, abang Ngah hutang 60,000, Kak Lang hutang 40,000. Dia pesan pada saya, tapi dia tak tulis. Pesan gitu aja kan. Dia kata anak-anak saya ni semua hutang dengan saya ni, dia orang tak bayar lagi ni. Hutang tersebut jadi pusaka. Juga tuan-tuan, orang kita ni tuan-tuan, banyaknya ada juga kes orang yang pakai nama orang lain. Pakai nama adik. Abang berhutang, pakai nama adik. Abang meninggal, adik terpaksa tanggung hutang. Ada juga pakai nama kawan-kawan. Ni banyak juga. Ni hati-hati tuan-tuan. Bila orang yang berhutang ni, yang kita bimbangnya, bila ada hutang, sebabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tuan-tuan, disebut orang yang berhutang ni wajib tulis wasiat, dapatkan saksi, buat dokumen.
Ini bila berlaku sesuatu perkara, lebih-lebih lagi bila berlaku kematian, anak-anak tak tahu nak buat macam mana. Tak ada dokumen yang mengesahkan, tak ada bukti. Ya, yang mengatakan orang berhutang sama ada orang lain berhutang ataupun arwah berhutang dengan orang lain. Jadi tuan-tuan ya, saya cukup setakat tu tuan-tuan, masa lebih kurang 20 minit masa. Ya, jadi orang yang kita berhutang ni, lebih-lebih lagi bila berlaku kematian, waris-waris menjadi tanggungjawab waris-waris, ambil daripada harta si mati, bayar hutang si mati. Bukan menjadi kewajipan waris, gunakan harta waris untuk bayar hutang si mati. Ya, ambil hutang si mati, orang yang meninggal tu, harta pusaka dia, bayar hutang. Tapi kita kesianlah tak, ayah kita contohnya berhutang. Ayah ada harta 1 juta tapi hutangnya 2 juta. Macam mana hutang 1 juta tu? Adakah wajib dia faraid? Tak wajib dia faraid. Ya, tapi waris-waris bincanglah macam mana nak selesaikan tak. Maklumlah kita hutang kita pun tak habis bayar, macam mana nak bayar hutang si mati arwah tak. Bincang tuan-tuan. Sebab saya tadi pesanan daripada Rasulullah SAW, orang yang berhutang itu rohnya tergantung walaupun matinya mati syahid. Hutang tadi apa dia tuan-tuan? Hutang kepada Allah, hutang sesama manusia yang wajib diselesaikan. Okey tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak yang segala kelemahan, kesalahan kesilapan dan kekurangan itu adalah kelemahan saya. Yang benar datang pada Allah, wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.